Baiklah, video kali ini saya ingin bawa anda bercerita mengenai Botak Chin. Botak Chin seorang penjenayah yang terkenal pada tahun 1970-an. Beliau berasal dari Kuala Lumpur. Beliau bersekolah di sekolah jenis kebangsaan Cina, kemudian disekolahkan di sekolah Inggeris. Namun pada umur 15 tahun, beliau berhenti bekerja dan menolong ayahnya di pasar borong di Kuala Lumpur. Namun ketika dia bekerja di pasar borong, dia sering lihat kegiatan kongsi gelap yang sering pau-pau pekerja di pasar borong tersebut. Jadi dia berdendam dengan geng-geng kongsi gelap ini. So si Botak Chin ni menunjukkan kebolehannya dengan menunjukkan gaya-gaya samsingnya dan menarik minat kongsi gelap untuk menarik si Botak Chin ni menjadi sebahagian daripada geng kongsi gelap. Dan geng kongsi gelap yang pertama dia masuk iaitu geng 360. So pada usia muda, Botak Chin ni memang sudah penjahat. Dia buat jenayah kecil seperti mencuri, mengugut, ya, dan memang dia sangat famous pada ketika itu. So dia telah merancang untuk membuat gengnya sendiri. So dia cari dua orang yang betul-betul dia percayai untuk menjadi gengnya. So dia berjaya mencari dua orang rakannya, dan dua orang rakannya ni memiliki pistol, manakala si Botak Chin ni tidak ada pistol. Walaupun tidak ada pistol, tapi Botak Chin dan dua orang rakannya ni berjaya merompak. Dan hasil duit rompakannya tu, dia pergi ke Thailand untuk membeli senjata. Dan senjata yang pertamanya adalah revolver 22. So senjata itulah digunakannya untuk membuat rompakan. Dan selepas tu lebih kurang 8 rompakan dia telah buat. Dan akhirnya Botak Chin tewas dan dia telah ditangkap oleh polis. Selepas 7 tahun beliau dibebaskan semula. Dan setelah bebas, beliau insaf dan tidak mau lakukan jenayah lagi. Dan dia bekerja semula di pasar borong. Walaupun begitu, dia rasa terdesak. Dia ingin duit yang banyak. Jadi, dia kembali kepada tabiat lamanya. Dia cari geng-geng dia untuk buat rompakan. Dan akhirnya dia berjaya membuat rompakan yang besar. Dan yang peliknya, si Botak Chin ni, dia bukan buat rompakan di kedai-kedai utama, tapi dia buat rompakan di tempat perjudian seperti mahjong, lumba kuda, ya, tempat-tempat perjudian. Dan dikatakan duit perjudian tu dia gunakan untuk menolong orang susah. Rompakan demi rompakan dilakukan oleh Botak Chin. Satu tempat dia buat rompakan, polis cuba tangkap. Belum pun baru saja polis menyiasat di kawasan tu, sudah dia buat rompakan di tempat yang lain. So memang liciklah Botak Chin ketika ini. Sampaikan seorang polis telah ditugaskan untuk menangkap. Sehingga kan Timbalan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kuala Lumpur, Deputy Superintendent K. Sulasinggam, telah ditugaskan untuk menangkap Botak Chin. Botak Chin dengan tanpa rasa takutnya, dia menayangkan senjatanya dengan orang awam. Orang awam tidak berani untuk melawan, takut Botak Chin dicari mereka, ya. Dan Botak Chin mencabar pihak berkuasa untuk one by one untuk tembak secara koboi dengan dia. Jadi rompakan demi rompakan, sehingga kan 500 juta duit bank, duit-duit di tempat perjudian telah dirompak oleh si Botak Chin ni. Dan akhirnya dia dan rakan-rakannya telah dikejar dan dikepung. Rakan-rakan Botak Chin akhirnya mati. Dan akhirnya Botak Chin menyerah diri kepada pihak berkuasa. Dan dia telah pun ditangkap dan dibawa ke mahkamah. Botak Chin cuba buat rayuan dengan mahkamah atas jenayahnya, namun tidak berjaya. Dan dia juga minta pengampunan Sultan, namun tidak berjaya juga. Dan dia merupakan orang yang pertama telah didakwa di bawah Akta Keselamatan Negara ISA atas
jenayah rompakan bersenjata dan dia telah dijatuhkan hukuman mati mandatori. So ramai yang ketika itu mengatakan Botak Chin ni ibarat Robin Hood. Dia merompak untuk bantu orang susah, dan nama botak tu pun adalah akronim nama kepada bantu orang tak ada kerja. Dan hukuman jenayah yang dilakukannya pun bukan atas membunuh orang, tapi atas pemilikan senjata dan rompakan bersenjata. Apa-apa pun matlamat tidak menghalalkan cara. Akhirnya Botak Chin telah dihukum gantung sampai mati di penjara Pudu, Kuala Lumpur.